الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada alam sejagat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sebenarnya memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya kepada kamu contoh yang terbaik untuk umat kamu, bagi mereka yang mengharapkan Allah, percayakan hari akhirat, dan orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah dengan sebaik-baik, dengan sebenar-benarnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk hidayah, agama yang sebenar, mengatasi agama-agama yang lain walau dibenci oleh orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang saya hormati sahabat saya Ustaz Fairuz selaku tuan guru kepada tuan-tuan di kawasan Saujana Rawang ini dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Yang berbahagia adinda saya Saudara Syam Kamikaze, saya sebut sebagai adinda lah sebab terbukti yang saya di pentas ini yang paling tua tetapi paling handsome. Terima kasih. Angkat bakul masuk sendiri. Harap Syam angkat, dia tak angkat saya. Adinda saya Syam Kamikaze yang saya hormati, yang saya kasihi, pengurusi surau kita Saudara Kamarul Zaman, pengurusi terkuasa penduduk setempat, Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Nurul Iman Cahaya Iman Country Home Sarawang, seterusnya yang saya hormati pimpinan masyarakat kawasan ke sekitar, seterusnya yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya cintai semua sekali, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, subhanallah, pada pagi ini cuaca tenang, nampak suasana cahaya yang terang benderang. Masya Allah, dapat kita bertemu di dalam suasana yang cukup indah ini, di bawah lembayung kipas yang sedang berpusing, cahaya yang sedang menerangi di kiri kanan kita. Alhamdulillah, kehadiran pun ramai. Masya Allah, saya tengok paling tidak pun dalam 2,000 orang sekitar begitulah. Kita campur yang tak hadir pun kita kira sekali lah, ya. Dan saya tengok ramai orang perempuan yang hadir pada pagi ini. Boleh jadi orang belah sini kahwin dua, dibawa dua-dua sekali mari, alhamdulillah, ya. Ataupun kalau tidak kahwin dua, mungkin orang lelaki belah sini dah hampir pupus, hampir dia tak ada dah, seorang-seorang, akhirnya tinggal perempuan yang lebih ramai bilangannya. Apapun keadaannya, inilah situasi di mana-mana kita berada, orang perempuan yang lebih ramai. Syam dalam ceramah, hatta kami di universiti sekarang pun
Dalam kelas saya, sekali kita masuk kelas, pelajarnya sekitar 16 orang, 16 orang. Laki-laki tak ramai. Ramai tak ramai, laki-laki lebih kurang 3 orang je. 12 orang adalah pelajar perempuan. Itulah kenyataannya. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku ini, tuan-tuan, menggambarkan apa Nabi dah sebut. La taqumus sa'atu hatta yaqilla ar-rijalu minan nisa'i. Kiamat akan berlaku bila tiba masanya orang perempuan ramai, laki-laki tak ramai. Itu menunjukkan bahawa dunia dah sampai ke penghujungnya. Dah tak lama lagi dah. Maknanya kiamat akan datang dan dunia akan tamat usianya. Bila? Wallahu a'lam. Jadi sekurang-kurangnya bila berlaku situasi macam ini, kerja kita ni tuan-tuan tak ada lah. Melainkan mengaji, belajar. Mengaji, belajar. Dengar ceramah, dengar forum. Siang, malam, pagi, petang. Sebab apa? Persiapan untuk balik kepada Allah dengan ilmu. Sebab Nabi kata kiamat akan berlaku. Jadi kalau kita tak nak faham lagi, tak tahulah. Bab ceramah ni ustaz dah letih dah. Ustaz dah letih dah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan di sini pada pagi ni, tahniahlah. Ramai yang datang daripada surau, daripada masjid, muslimat, muslimin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha baik yang dianjurkan oleh Tengku Surau, yang dikepalai oleh saudara kita Kamarul Zaman bersama Ustaz Fairuz. Mudah-mudahan tuan-tuan beri sokongan yang terbuka insya-Allah. Kerana pentas ini pentas kita semua. Kalau boleh kita dunia sekarang tuan-tuan, kita nak matikan pentas-pentas yang lain dah. Kalau boleh kita nak ajak masyarakat mari ke pentas ilmu. Tak kira lah ustaz ke, artis ke, korporat ke, orang kampung, mari kita bersama-sama. Macam Syam Kamikaze, dia datang dengan suasana yang cukup cantik macam ni. Dia datang dengan tujuan yang murni. Gitar dia tak tinggal. Tak salah, bawa lah gitar. Cuma ustaz tak erti nak bergitar, itu saja. Dengar je lah. Maknanya kita ada di sana ruang-ruangnya. Bagi saya, sekadar mampu pegang mikrofon, ceramah. Tak boleh setengah jam, 2 jam setengah, tak ada masalah. Syam Kamikaze, dia boleh berceramah. Gitarnya tak boleh setengah jam, bagi sejam setengah, apa masalahnya? Yang penting tuan-tuan, kita nak ajak masyarakat kita kepada satu benda yang besar. Apa dia benda itu? Mari tuan-tuan, sama-sama kita fahami apa sebenarnya tugas kita di bumi Allah SWT ini. Mengapa Allah ciptakan kita? Inilah di antara perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nasyid kejap tadi telah dimulakan oleh anak-anak kita ni. Alhamdulillah, tengok cantik belaka. Suara-suara pun cantik. Muliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini manusia yang kena dipuji, kena dipuji, kena dipuja tuan-tuan. Mengapa tidak? Sebab Nabi Muhammad dipuji bukan setakat orang bumi. Di langit sana puji Rasulullah. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatulah mengajak diri saya pada pagi yang berkat ini, marilah kita cuba lihat semula dalam diary kamus kehidupan kita. Di mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi saya berceramah di kuliah subuh di Petaling Jaya, masjid yang letaknya di tempat rabak paling kecil di dunia. Dia di Malaysia ada satu rabak yang paling kecil dunia, di jalan 225. Itulah masjidnya. Saya sebut pagi tadi. Saya kata tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bolehkah tidak kita sekarang ini kita cuba gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita gembirakan Nabi dengan suatu nikmat kegembiraan. Sebab Nabi kita dah lama menangis, sedih, hibur, tak ketawa pun Nabi semasa Nabi di Mekah dulu. Apa tidaknya orang kampus diri hentam Rasulullah. Orang kampus diri makin hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir nak dibunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang macam-macam. Gila, tukang zahir, tak betul, otak tak ada, macam-macam kata-kata. Innaka la majnun, innaka la sahirun. Nabi diungkap kata-kata demikian. Tukang sahir, orang gila, tak ada otak, bingung, bangang, 1000 kata-kata diucap. Termasuklah ke peringkat nak bunuh Nabi, sehingga tangan berdarah,
lutut baginda luka, kaki baginda terpelecik tuan-tuan. Nabi dalam kesedihan sebenarnya. Yang saya kau nak gambarkan sedihnya Nabi, tak ada upaya kita nak gambarkan. Air mata menitis ketika datang malaikat, wahai Muhammad, ni orang Taif ni jahat kepada kamu, orang tak zalim pada kamu, tolong bagi tahu pada kami. Kalau kamu nak kamu musnahkan orang Taif, hari ni kami musnahkan mereka. Tapi Nabi dalam air mata yang mengalir, dalam air mata menitis, apa dia kata? Wahai malaikat, fa innahum qaumi, mereka umatku, fala ya'lamun, cuma sikit saja mereka tak ada ilmu, mereka tak ada. Akhirnya Nabi dalam tangisan air mata tuan-tuan tidak mengangkat kata-kata bunuh mereka semua, hancurkan. Tidak, Nabi kata biarkan, mudah-mudahan hari ini mereka melawan aku, satu hari nanti mereka anak-anaknya bersama dengan aku. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itulah kita pada hari ini, saya berkeyakinan kalau tuan-tuan sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan akan belajar. Ini jawapan persoalan pengusi tadi. Tuan-tuan akan belajar tentang siapa Rasulullah. Tuan-tuan akan mengaji siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah kita, kita kena ada buku-buku tentang sirah, buku-buku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tatap, kita baca, kita tengok, kita baca, kita perhati siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, kita hanya berdusta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sekarang ini jam 1 tengah hari nanti, jam 2 petang nanti, jam malam nanti, datang seorang manusia ketuk pintu kita. Assalamualaikum, apa khabar tuan-tuan di rumah ini? Agak-agaknya tuan-tuan tengok dengan muka yang cantik, rupa paras yang hebat, bercahaya, tuan-tuan akan kata apa? Siapa orang ni? Minta sedekah ke siapa ni? Tuan-tuan takkan kenal sebenarnya. Tapi sekarang kalau takdirlah, minta maaf Syam, datang Siti Nurhaliza contohnya, minta maaf Syam, sebutlah, datang Siti Nurhaliza, Assalamualaikum, buka pintu, ayah melompat nombor 1. Oh, Siti datang, ayah umur 65, melompat dia sebab Siti datang. Mak lagi melompat, anak perempuan hampir pitak. Sebab apa? Tak sangka Siti datang. Sebab apa kenal Siti? Sebab seharian tengok Astro, seharian buka Saqaba, seharian buka paper, seharian TV1, seharian RTM. Muka dia yang muncul pagi, petang, siang, malam. Duk tengok kita siang malam, dengar suara pun, ini Siti. Tengok muka lagi kenal. Bayangkan Nabi yang datang jam 2 petang ke rumah kita. Kita akan bertanya, siapa yang datang? Minta sedekah ke? Kena pula pakai jubah, berjanggut. Ini orang mana? Saya buat anda yang mudah begitu. Memang Nabi tak akan datang dah ke rumah kita, Nabi dah wafat. Tetapi kalau sebab ada lagu Syam, lau kana bainana al-habib, jika Nabi berada bersama-sama dengan kita, agak-agak tuan kenal ke tidak? Bagaimana kita nak kenal Nabi Muhammad kalau rumah kediaman kita sekarang tuan-tuan, buku tentang Nabi tak ada, buku tentang Rasulullah tak ada. Ni saya bawa tuan-tuan pada hari ini sebagai contoh tauladan. Ni tuan-tuan, bukan nak promo, saya bukan wakil penjual, tapi sekadar pembaca tegar. Saya nak ajak tuan-tuan sekurang-kurangnya untuk kenal batang tubuh Nabi, mukanya, langkahnya, berjalannya, duduk bangunnya, tidurnya, makan minumnya, ketawanya, senyumnya dengan anak isterinya, dengan kawan taulannya, dengan jiran tetangganya, apa sekali perbuatan hidup baginda. Ini tuan-tuan dirakamkan dalam kitab yang sebegini besar. Ini bukan utusan Malaysia, ini bukan majalah Mangga, ini bukan URTV tuan-tuan, minta maaf. Ini karangan alim ulama kita rahimahullah. Imam At-Tirmidzi mengarang satu kitab, dikumpulkan puluhan ribu, ratusan cerita tentang Nabi SAW. Nak kenal baginda daripada A sampai Z dalam kitab ini. Ramai rumah-rumah kita ada kitab yang sebegini. Tuan-tuan, minta maaf, saya nak komen sebab ini peluang saya atas pentas. Ini pentas saya pegang mikrofon. Tuan-tuan, saya bimbang balik ke rumah nanti, buka pintu, mula depan pintu kursi yang sofa berharga 2,500. Bukan salah, silakanlah, tak ada larangan. Buka almari, dalam almari cukup lengkap, pinggang, akopan, apa lagi? Sebut 1-2 jenama, takkan buat lupa. Penuh
Al-Maghrib, perhiasan. Tapi yang duk makan kat dapur tu lah, pinggan retak 1000, yang tu lah yang suami duk makan, retak 1000 dah, tak tukar-tukar. Al-Maghrib cukup lengkap. Nak belik Al-Maghrib tu mana buku sirah, mana buku Syama'il Muhammadiyah, tak jumpa-jumpa tuan-tuan. Saya nak tanya diri saya yang lemah ini, di mana kita dengan Nabi SAW? Bagaimana kita nak timbul perasaan kasih, sayang, cinta, taat, rindukan Nabi SAW? Kalau tak ada bukti dalam kehidupan beragama kita, tuan-tuan, cukuplah satu Nabi SAW rindukan kita semua. Kalau kita tak rindukan Nabi, tuan-tuan, kita kerugian besar. Nabi rindukan kita, tuan-tuan. Setiap riwayat menceritakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di muka pintu syurga, hadis menyatakan, awwalu man yadkhulul jannata Muhammadun. Seawal-awal manusia akan langkah ke syurga Nabi Muhammad. Bukan Nuh, bukan Nabi Hud, bukan Nabi Adam, tidak. Nabi Muhammad yang pertama langkah ke syurga. Bila Allah kata Muhammad masuk ke syurga, riwayat menceritakan Nabi tidak akan masuk ke syurga. Dia tak langkah, melainkan ditanya, aina ummati, mana umatku, mana? Maknanya dia tidak akan ke syurga, melainkan bersama baginda adalah tuan-tuan orang rawang apa? Saudara rawang. InsyaAllah Nabi tak melangkah ke syurga, melainkan orang-orang saudara rawang lah bersama dengan Nabi di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan kerinduan Nabi kepada kita. Nabi rindukan, tuan-tuan, percayalah, Nabi rindukan umat baginda semua. Tapi ada kalangan kita yang tak rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung tidak bercakap tentang Rasulullah, yang ucapan salawat salam berapa kali dalam suri kita ucapkan, berapa kali kita baca tentang cerita Nabi Muhammad, berapa kali kita baca tentang hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sedangkan di saat kita berada pada mahsyar nanti, hadis banyak menceritakan perkara ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Bila sampai pada mahsyar, akulah orang pertama bagi syafaat. Di saat seorang ibu tak kenal anak kandungnya, di saat seorang ayah tak kenal anak kandung pada mahsyar, tuan-tuan, ingat di padang mahsyar nanti, ayah tak kenal anak kandungnya, seorang ibu tak kenal anak kandung sendiri, walaupun itulah anak yang dibelai, yang dicium, dipeluk, disemai benih dengan kasih sayang, dipelihara sampai ketua. Di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, apa yang berlaku? Si anak tidak akan ditegur si ibunya lagi, si suami tak ditegur sang istrinya, seorang adik tak ditegur sang abangnya lagi. Ini kenyataan dalam Al-Quranul Karim. Mengapa berlaku? Kedahsyatan hari akhirat. Jadi siapa penyelamat kita? Itulah manusianya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak pernah makan setalam dengan kita, walaupun tak pernah sembahyang di surau, tuan-tuan, walaupun tak pernah minum air secawan dengan tuan-tuan, tapi ingat, Nabi boleh merasakan ini umatnya kerana keimanan kita, kecintaan kita yang kita tanam masa hidup kita sekarang sampai kita mati. Nabi akan lihat wajah kita, ini umatku. Nabi tak kenal, tuan-tuan, bukan bangsa, bukan isu bangsa Nabi kenal. Kalau kita bangsa, siapa kita? Kita bangsa Melayu, Jawa. Ramai Jawa kat sini. Seingat hari ini kita ramai orang Melayu asli. Tuan Imam kita nampak Yaman sikit, alhamdulillah. Ustaz Fairuz nampak sikit ada Arab Saudi sikit mukanya, dia seorang Arab. Yang lain, tuan-tuan, Jawa. Saya Melayu walaupun nampak muka Vietnam. Bahasa Arabnya tidak. Kalau Nabi kenal kita kerana bangsa Arab, confirm kita Nabi tak kenal, sebab kita orang Melayu. Di padang mahsyar Allah tak pisahkan kita kerana bangsa. Tak ada padang mahsyar, wahai orang Melayu berkumpul, sebab Melayu tak hilang dari dunia. Tak akan ada suatu ucapan Arab berkumpul, kamu tak. Nabi akan kenal kita, tuan-tuan. Kenapa? Wajah keimanan kita, wajah ketakwaan kita, wajah ilmu yang ada di muka kita, seri iman yang ada di muka kita, seri wajah ilmu yang bertapak di kening kita. Nabi tengok
ini umatku. Ini umatku bukan kerana Melayu, kerana Arab, tidak sama sekali. Jangan main-main. So ada orang kata kat saya, lama dah dikata Ustaz, alah sibuk apa nak cari Nabi padang mahsyar. Jumpalah tu orang terkenal macam Nabi, terkenal. Saya kata jangan main-main. Nanti awak pergi peluk, ingatkan Nabi, rupa peluk Abu Lahab, peluk Abu Jahal. Munasabah peluk Abu Lahab sebab semasa hidup semayang pun tidak, maksiat banyak. Tak terpeluk Nabi dia, peluk Abu Lahab, heret ke neraka, tak pasal-pasal. Nabi, tuan-tuan, sampai saat itu Nabi akan kenal kita kerana riak-riak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maka langkah awal kita yang pertama, tuan-tuan, tolong tanamkan dalam hati tuan-tuan, tolong tanam dalam hati anak-anak kita, tolong tanam dalam jiwa keluarga kita semua, bahkan masyarakat seronok nak membaca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah teks pengajian kita. Kalau dalam rumah tak ada buku sirah, tolong beli. Tak ada buku tentang Nabi, tolong beli, tolong cari. Hari ini tuan-tuan, kita lebih terarah kepada benda-benda yang lain. Ada dorongan, ada ajakan kepada benda-benda bukan. Kita boleh habiskan RM, bukan banyak kadang-kadang, sampai 100-200. Sebab apa? Beli buku-buku yang sonsang, yang merosakkan akidah pemikiran. Buku-buku yang langsung tak menambah iman. Tapi nak membeli buku agama yang setebal RM30 ini, fikir 2 kali. Dah pergi kedai buku dah, pegang letak, akhir tak pegang-pegang dah. Sebab apa? Mahal Ustaz, RM35. Tak menasabah. Dia fikir mahal RM30. Tapi yang duk beli majalah mangga RM7, Family Wanita RM10, majalah Doraemon RM5.50. Ayah pun suka majalah Batman berapa ringgit. Anak perempuan majalah sekian-sekian. Campur sebulan lebih kurang dekat RM65. Tak masuk lagi khabar, berita yang menghairankan, utusan meloyakan. Itu dia. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut sebab saya meloya kadang-kadang. Tak loya apa? Buka saja berita yang tak menambah iman, menambah takwa, tidak ada. Kita pening kepala. Itu bahasa saya lah. Yang itu kira-kira dekat RM100 sebulan. Kita tak rasa hilang duit percuma. Tapi nak beli yang kitab RM30, yang kita beli hari ini, letak di rumah kita, cucu kita baca nanti, pahalanya sampai kepada kita. Boleh jadi tuan jadi pencen kubur kita ni. Pencen kubur tuan-tuan. Tuan-tuan beli hari ini, anak baca, cucu baca, 20 tahun lamanya usia kitab ini. Berapa lama pencen kubur kita, subhanallah. Kerana satu kitab tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis Nabi SAW. Tak rugi selama-lama. Yang itu beli hari ini, besok tong sampah. Hari ini kita beli, lusa kita buang pialan. Sebab tak ada berharga. Kadang-kadang kita jangan fikir macam tu tuan-tuan. Sebab itulah yang pertama sekali, bawa keluarga kita, bawa anak-anak. Tolong tekadkan wahai sang bapa, sang ibu, sang ayah pada hari ini. Saya nak ajak diri saya juga seorang suami pada isteri, seorang bapa pada anak-anak, seorang anggota masyarakat yang beriman macam tuan-tuan. Mari tuan-tuan, kita bangunkan kesedaran dalam hati nurani kita untuk kita bersama sentiasa dengan buku-buku yang bersabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti. Yang keduanya, jangan abaikan sama sekali selawat salam ke atas Nabi junjungan tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh berqasidah macam anak, tak apa. Tak boleh bernasyid macam anak kita, ya Hanana pun tak erti, apa tak erti. Tak apa. Ucap selawat salam. Duk saja-saja. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa nak berlagu, lagulah sikit. Ala Munif Hijaz ke tak kira, ala Syam ke tak kira. Yang penting selawat salam. Sallallahu ala Muhammad. Tengah kat dapur, sidai kain, tengah basuh pinggang mangkuk, tengah bawa kenderaan, turun kenderaan, selawat dan salam. Biar basah lidah kita ucapan salam selawatkan. Nabi bersabda, seburuk-buruk manusia, sebakhil-bakhil manusia, mereka yang tak nak selawat kepada aku walaupun dia berpeluang berselawat kepada aku. Ini sebakhil-bakhil manusia. Orang macam ni, bakhil pun dia, tak kejering pun dia, kupik pun dia. Kupik orang Kelantan punya lurah lah, bahasa. Ya, kita tak jadi macam tu tuan-tuan. Biar selawat itu berkumandang di bibir kita. Mudah-mudahan dia akan berikan kita nafas yang baru dalam kehidupan. Yang bila sampai saat ketika nanti, bila selawat berkumandang
hati jadi tenang, jiwa kita lapang, perasaan kita Allah buka, kecintaan pada Nabi makin menebal, makin menebal. Yang bila sampai masanya bertemu Nabi nanti, Nabi kata, ini adalah orang yang kerap selawat ke atasku, Allah permudah laluan ke syurga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, jawab soalan pengusi tadi, apa tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak tak nak saya kena sebut pada hari ini. Inilah saat ketikanya sukakan belajar ilmu, seronok dengan program-program. Dengar saja ada forum perdana, dia bukan rekod datang pagi, 2 hari lepas dah ada dalam kepala. Dengar ada belajar ilmu, dia akan cari mana surau, mana pengajian ilmu. Bukan setakat dia datang, bawa anak-anak isteri, bawa cucu cicit. Sebab apa? Ini majlis yang Nabi sukai, yang Nabi cinta, yang Nabi tak pernah berenggang dengan tempat-tempat sebegitu. Pernah Aisyah kata, Aisyah pernah satu hari ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, di mana tempat yang kamu paling suka di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, fa innaha ardun fiha ilmun. Di mana ada bumi, ilmu bertapak situ, tempat itu yang aku paling suka. Jadi tuan-tuan, kalau kita hidup dalam suasana ceramah ilmu, tak berapa nak mari, ada ceramah, tak apa nak datang, ada kuliah, tak apa nak jenguk datang, kita sebenarnya belum sampai tahap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itulah amanah Nabi kepada kita. Sampai Nabi kata apa? Kunu fid dunya adhyafan waj'alu masajidakum buyutan. Jadilah kamu tetamu Allah di bumi ini, dan masjid-masjid itu sebagai rumah kediaman kamu. Tengok, sampai Nabi kata rumah kamu tu masjid. Ada harapan. Hari ini tuan-tuan, siapa-siapa yang ada sofa-sofa comel-comel, bawa ke masjid, ke surau, bawa keluar mereka. Sebab apa? Pindah ke surau. Jangan, surau tak muat terima sofa kita. Maksud Nabi, datang, kunjung, masuk, berjemaah, beramai-ramai, bersolat, mengaji. Saudara Syam, saya seronok satu di antara visi beliau ialah bila sampai satu tahap waktu sembahyang, jom sembahyang asar, jom sembahyang subuh. Saya duk follow tu. Ini contoh ajakan. Apa kata tuan-tuan dalam hati kita pada hari ini? Jom nak kita ke surau, jom bang kita ke masjid ilmu, jom alung kita mengaji, jom alung kita cari ilmu. Apa kata tuan-tuan? Kita ubah daripada jom ke pasar malam, jom ke shopping center. Bukan tak boleh, silakanlah. Tapi nak ke shopping center, tengok masa. Ini betul-betul dekat maghrib shopping center. Ini benda apa? Dekat-dekat maghrib pasar malam. Jom pasar malam, kemudian ngaji dulu. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sebutkan di saat ini dapat kita fikir bersama. Saya kira apa yang sebutkan tadi bukan benda baru. Lebih-lebih kepada nak mengingatkan tuan-tuan, saya berhasrat, bercita-cita, berkeinginan dalam dada, dalam hati saya, ya Allah berikan aku keselamatan dunia akhirat, hidup dengan ilmu, mati dengan ilmu, hidup dengan iman, mati iman. Sebab saya dalam hati saya lebih bimbang dalam suasana kita pada hari ini. Dunia yang makin sempit dan makin dekat. Moga-moga Allah rahmati semua. Dan tahniah para tuan-tuan hadir pada pagi ini. Moga-moga Allah catatkan amalan tuan-tuan ini sebagai laluan ke pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekadar sebagai orang kata muqaddimah kepada majlis kita pada hari ini. Saya tak tahulah bahawa pengusi dan apa nak berhenti. Saya difahamkan tadi kita punya pusingan tak banyak, sekitar 10 pusingan saja. Tuan-tuan boleh duduk kan ni? Boleh? Sampai pukul 2 petang boleh? Duduk, saya nak balik pukul 11.30. Tak ada masalah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benar yang pun dikatakan Ustaz. Saya teringat satu peristiwa, satu riwayat, bagaimana seekor serigala bila datang ke sekumpulan kambing yang sedang digembala. Maka tiba serigala di kumpulan kambing itu, maka datang pengembala. Pengembala kambing ini datang. Dia tahan serigala ini, kamu nak pergi mana? Lalu serigala kata, kenapa kamu tahan aku? Aku nak makan kambing ini. Pengembala kata apa? Ajaib, ajaib. Wallahi ajib. Serigala boleh bercakap. Serigala boleh bercakap. Ringkas cerita tuan. Serigala kata, lagi ajaib kamu, kerana telah datang Rasul akhir zaman, kamu sibuk jaga kambing.
Kamu sibuk jaga kambing, kamu tidak kenal Rasul akhir zaman, maka kamu lebih ajaib, kata serigala. Masya Allah. Lalu dengar daripada serigala itu, penggembala kata apa? Habis kambing apa nak jaga? Aku jaga, kata serigala. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya pada Abang Syam pada pagi ini, bagaimana Abang Syam melihat Rasulullah SAW sebagai role model. Sebelum ni kita kenal Abang Syam, Masya Allah, dia main gitar sampai guna gigi, kita tengok, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah, saya juga follow FB Abang Syam. Setiap waktu lagi jom asar, jom subuh, sebagaimana Ustaz kata tadi. Jadi kita minta bagaimana di mata kaca, di kacamata Abang Syam melihat Nabi SAW sebagai role model. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator kita Ustaz Fairuz Al-Fadil, Ustaz Roslan yang saya hormati lagi kasihi, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, alim ulama serta hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya dulu membesar macam tuan-tuan juga, macam adik-adik juga. Saya main ting-ting zaman saya lah. Lepas main ting-ting, main Lego, macam-macam. Tapi mak ayah saya dia hantar pergi mengaji. Sekolah pagi, sekolah petang, pergi sekolah agama. Mengaji fardu ain. Saya belajar sirah sikit-sikit. Belajar Arab sampai sekarang ingat junjung matun je kan. Benda tu kita pun berbelit lidah nak sebut. Nak cerita tak ada beza saya dengan tuan-tuan, bahkan juga dengan ustaz. Ustaz pun sama juga. Dia pun pernah muda, pernah remaja. Tapi hari ni beza dia kenapa saya main gitar dulu, ustaz ni jadi ustaz. Sebab itu pilihan tuan-tuan. Sebagaimana ustaz sebut tadi, pilihan untuk kita baca majalah yang larak, tengok TV yang larak, atau dengar radio yang larak, ataupun nak tengok kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi saya mula-mula saya bertaubat. Saya pun tak tahu, barangkali ilham lah tu, saya boleh sebut macam tu. Saya pergi kedai buku di pustaka Mukminin depan Sogo. Saya jumpa tokek tu Indian Muslim. Dia pun tak pernah tengok muka saya, confirm tak pernah nampak kat kedai dia, tak pernah datang. Masuk dalam, Assalamualaikum. Lepas salat Jumaat, saya mau beli buku taubat. Saya cakap ni sebab saya tak tahu. Jadi dia pun buku taubat. Nanti dia keluar daripada store dia, dia bawa 2 kotak nanti. Maknanya nak taubat ni, saya fikir masa tu banyaknya buku nak kena taubat. Tapi saya terima kasih pada dia tuan-tuan. Sebab apa? Dalam banyak-banyak buku taubat tu, rupanya itu perjalanan seorang insan untuk tahu taubat tu apa. Antaranya terjemahan Quran, tafsir Quran, hadis, kitab hadis, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nasib baik apa, kitab yang 6 tu tak ada lagi, Sunan Sitah tu tak ada lah. Masa tu dia kata ni Jaipur ni tak faham ni, baik aku bagi yang ni je. Jadi banyak, dan antaranya itu dia Syama'il Muhammadiyah. Jadi saya belajar, saya buka. Sebelum ni tak pernah kenal. Kalau tuan-tuan tanya saya gitar tu, daripada skru sampai macam-macam dengan gitar tu, saya boleh jawab. Tanya soalan pasal Nabi, tak tahu Nabi lah, Allah tahu gajah lah. Benda standard tuan-tuan. Anak-anak kita ni, adik ni pun tahu lagi banyak daripada saya kalau ketika tu. Tapi kalau tanya pasal dunia, cerita pasal gitar, pasal hiburan, note toge dan sebagainya, sambil pejam mata boleh tulis. Yang mana benda ini tidak akan memberi saya manfaat atau syafaat pun nanti di akhirat. Lalu saya mengaji, buka kitab ni. Tengok Nabi suka rambut macam ni, Nabi pakai minyak abu, Nabi suka jalan laju sehingga sahabat mengah-mengah nak ikut Nabi. Baru kita tahu. Sebab apa tuan-tuan? Tanya pada isteri, isteri tanya pada suami. Kalau betul dia cinta pada suami dia, tanya dia suka makan apa, bangun pagi dia buat apa dulu.
Itu bukti tuan-tuan, mesti dizahirkan, bukan cakap di mulut. Lalu saya ambil cara ni. Saya kata kalau aku betul nak kata aku ni nak sayang Nabi, belum cinta lagi tuan-tuan, baru cuba nak cinta, aku kena kenal dia. Macam tadi Ustaz sebut tu, bila kita di masyar kelak, Nabi boleh kenal kita. Nabi boleh kenal kita tuan-tuan. Dikatakan dalam hadis, kita ni seolah-olah ada bawa panji-panji. Nabi tengok, Nabi tahu daripada pancaran air wuduk yang kita ambil ni tuan-tuan, punya trilion, zilion manusia pada masa tu, tapi Nabi boleh kenal. Nabi tunggu kita semua dengan senyum. Tapi hari ni masjid pun tuan-tuan kita tak nak pergi. Tadi Ustaz sebut ni rumah. Orang yang menjadikan masjid tu rumah, maknanya rumah nombor 2 tu. Nak macam tu mengurusi rumah depan surau. Masya-Allah, hari-hari 5 waktu sehari insya-Allah ada. Tu sebab saya tuan-tuan bukan orang baik tuan-tuan, berusaha nak jadi baik. Saya pun banyak kelemahan sampai hari ni, sampai bila-bila sentiasa nak baiki. Sebab tu saya fikir hari ni saya tengok role model Nabi ni yang saya nak kongsi tuan-tuan. Tadi Ustaz sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, rahmatan alamin Nabi. Jadi saya kena cakap dengan diri saya, aku kena fikir hari ni, kalaulah orang semua gila dengan Facebook contoh, saya guna kata gila tu bukan tuan-tuan, jangan salah faham. Ada orang gila Facebook, kejap-kejap dia upload gambar muka dia, ambil gambar sendiri, angle macam-macam. Muka dia sama je tuan-tuan, bukan kata ambil 100 kali muka dia makin cun, tak. Muka dia sama, tapi dia gila dengan Facebook tadi. Jadi saya fikir aku kena ambil manfaat lah. Kalau ada orang kaki Facebook ni, aku ajak solat. Pasal itu yang Nabi buat. Nabi menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya tak boleh macam bersyarah macam Ustaz, buka kitab, syarah kitab, Al-Hikam Ustaz, oh kitab semua hebat-hebat, aku bahasa Arab pun tak tahu. Jadi saya guna kaedah yang moden ni hari ni. Saya ajak orang, saya tahu orang akan, siapa yang klik like page tu, maka insya-Allah di timeline mereka akan nampak. Mudah-mudahan jadi sebab. Pasal itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan saja, Nabi tak paksa. Ketika orang Badui itu kencing di masjid Nabi, Nabi tak marah pun dia. Sebab apa tuan-tuan? Nabi hanya orang yang menunjuk dan mengajar. Nabi tak ambil pedang paksa masuk Islam. Betul tak? Penggalian. Tak ada. Tak ada satu riwayat mencerita Nabi ni brutal. Tapi kita hari ni macam mana tuan-tuan? Saya nak sentuh sikit, minta maaf. Saya dulu pun tak faham. Orang jahil sampai hari ni pun jahil. Sikit je ilmu Allah bagi tambah sikit. Pasal nak ada kesedaran nak mengaji. Kita cerita cinta Nabi, kita tunggu 12 Rabiul Awal tiap tahun berarak tuan-tuan. Betul? Bawa spanduk. Ada pertandingan pula menang. Karyah ni terbaik. Pakai baju warna macam-macam warna, masuk menang. Alhamdulillah, bagus tuan-tuan. Tapi sunnah Nabi kita tak nak buat. Ada 2 benda je saya nak sentuh, InsyaAllah. Pertama, ambil wuduk. Tu dia tuan-tuan, air macam nak mandi. Tengok sifat wuduk Nabi SAW, satu bekas kecil. Kenapa kita degil nak buat? Takkan Nabi tu tak sempurna wuduk Nabi. Nabi mandi hadas besar macam mana tuan-tuan? Mandi wajib pakai satu bekas macam baldi je. Kita shower tu membazir air. Ini semua sunnah, petunjuk daripada Nabi. Kita tak nak buat, bah kita degil. Bila orang tanya, orang tegur di sebelah, saya pernah tegur. Saya share kat Facebook tuan-tuan, sifat wuduk Nabi SAW ni komplit daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mendengar ni hamba dia ni, tengok dia macam mana, lepas tu dia tanya Nabi sampai sudah. Kita share. Oh bang, kalau buka air kecil bang, susah nak basuh kaki. Adakah kita nak cakap benda ni depan Nabi SAW di masyarakat? Kita ni sombong tuan-tuan. Ada ustaz bagi ilmu, tanya petikai macam-macam. Ingat hampa seorang yang mengaji, kami pun mengaji juga. Ingat Ustaz Hang je betul. Itu kita tuan-tuan. Kalaulah benda tu benar sahih daripada Quran, hadis, kata apa nak petikai. Allah, hari ni aku dapat satu ilmu. Terima kasih Ustaz. Walaupun tak pernah kenal Ustaz tu, klik like page dia tadi tu, dapat ilmu free tuan-tuan. Tak payah beli kitab pun tak apa tuan-tuan. YouTube pun ada syarah macam-macam Ustaz. Cerita, okey hari ni satu post kesempurnaan peribadi Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah. Hari ni hadis pertama cerita tentang macam mana. Boleh je tuan-tuan, hari ni macam-macam cara.
Tapi yang tu kita tak buat. Kita tengok ni. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan ahli politik tuan-tuan, tapi kena sebut. Semalam cerita kangkung, semua benda nak dikangkung kan tuan-tuan. Saya tegur, saya kena maki. Sampai ada orang yang tuduh saya, ni macai. Saya Alhamdulillah, saya post kat situ. Janganlah sampai apa benda pun semua kita nak kangkungkan. Daripada ni hadis Nabi saya tulis kat situ. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Itu je. Sebab saya tengok benda tu dah jadi satu provokasi yang melampau-lampau. Saya orang Islam, yang ramai dalam tu semua pun orang Islam. Jadi saya pesan itu yang Nabi pesan. Tuan-tuan tengok, ini sikap kita. Bandingkan tadi yang Ustaz kata, bandingkan kita dengan Nabi berapa jauh. Saya punya soalan senang je pada diri saya, agak-agak Nabi kalau hidup lagi dia buat tak macam kita? Confirm tak apa. Macam mana kita kata kita kenal Nabi, cinta Nabi, benda yang Nabi larang semua kita buat. Minta maaf. Kemudian kedua, saf dalam salat. Saya tarik kaki kita, saya rapat, dia lari. Semua. Jadi ada orang kata, hang banyak cakap lah, people kat Facebook, hang buat tak? Saya buat. Takkan saya hari-hari komen, post saya nak komen. Alhamdulillah saya buat. Tapi orang lain, Alhamdulillah besok saya buat lagi. Alhamdulillah. Kerja saya bukan nak tunjuk kat tuan-tuan saya buat ke tidak. Kerja kita menyampaikan. Mudah-mudahan orang tu mendapat tunjuk daripada Allah. Itu saja. Kita rapat je lah. Lepas tu bagi alasan, bukan tak nak rapat bang, bau ketiak dia bang. Tuan-tuan bayangkan, ketika Nabi SAW memilih Bilal bin Rabah, kenapa Nabi pilih dia tuan-tuan? Bukan tak ada orang Quraisy, orang bangsawan yang mulia, lebih mulia kedudukan di sisi masyarakat pada masa itu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Uthman bin Affan, Zubair bin Awam. Kenapa tidak diangkat menjadi Bilal? Nabi tak pilih. Nabi pilih orang yang hitam. Masa Islam tak ajar kita. Besok kita mati pun tuan-tuan sama. Tuan-tuan kena fikir apakah hikmah di sebalik makai ihram tu ketika kita nak suci. Tak ada beza. Kita hari ni boleh pakai baju mahal sikit. Ustaz punya baju mahal sikit dari saya punya mahal sikit daripada ustaz kan. Mungkin boleh tunjuk kat orang Masjidil Haram. Tak ada tuan-tuan. Kita tak ambil hikmah tuan-tuan, pelajaran. Kita buat secara membuta tuli. Minta maaf saya cakap. Saya pun sama macam tu. Hari ni Alhamdulillah saya kawan dengan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz bagi nasihat. Pergi kuliah, tak dapat pergi kuliah ustaz pun buka YouTube. Ada tengok channel ustaz, orang-orang pengikut-pengikut ustaz-ustaz ni ramai. Betul tak? Dia orang shoot macam ni. Dia shoot, kita share, type aja Ustaz Roslan tu keluar tuan-tuan, tu dia. Ustaz macam-macam ada. Soal nak, tak nak. Tapi kalau layankan parodi-parodi yang bukan tuan, kita lah yang lama. Berdekah-dekah, tawa tuan. Ini kita. Saya tanya, kalau Nabi ada lagi, rasa-rasa Nabi bangga tak dengan kita sini? Jadi saya terpaksa cakap benda yang agak mungkin sensitif pada kebanyakan orang. Sebab saya fikir Nabi tak pernah pilih bulu tuan. Nabi cakap benda yang hak, benda yang benar. Dan saya bukan ustaz, saya je pun baru je bertaubat. Siapalah saya nak bandingkan dengan tuan-tuan, dengan ustaz. Tapi sebab saya diberi peluang, ini amanah oleh Allah, saya cakap. Tadi saya kongsi status daripada ustaz Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dia pun baru balik sambutan, barangkali ada ceramah juga. Dia duduk, dia post, alhamdulillah baru balik sambutan Maulidur Rasul. Habis sambutan barak semua ni penuh sampah sarap. Soalan, kenapa kita tengok ustaz timbulkan soalan ni? Ada, saya share je. Ada orang komen, abang ni kenapa nak kena highlight benda yang tak baik? Benda yang baik tak nak highlight. Tuan-tuan, sambutan maulid ni mengingat Nabi ni memang confirm dah benda baik. Betul tak? Tak payah highlight dah. Orang Islam masih tahu. Sebab tadi ustaz sebut orang yang paling bakhil bila ditanya oleh para sahabat, orang yang dengar nama dia disebut Nabi SAW ni, dia tak nak bersawat kepada. Itu orang paling bakhil. Dah tahu dah tuan. Tapi takkan tak tahu lagi ni sampah kita minum makan tadi sudah pergi buang. Pasal kita tahu Nabi pun tak suka buat benda tu. Jadi ini benda-benda tuan-tuan. Hari ni minta maaf,
Saya rasa kita semua kena muhasabah banyak-banyak. Kenal Nabi, tahu perangai Nabi, confirm tak suka buang sampah. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi cerita macam mana orang sedekah tu cukuplah orang yang mengalihkan ranting tu. Bukan buang sampah lagi, sampah orang lain, ranting orang lain tertinggal dan sebagainya. Nabi suruh clearkan jalan tu supaya tak kena pada kaki orang. Jadikan pula buang sampah. Jadi kita fikir, kita muhasabah sama-sama tentang sempena hari yang baik, hari yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita tanam satu azam dalam diri kita, insya-Allah. Macam mana kita nak betul-betul cinta Nabi ni seterusnya dapat meniru kebaikan pribadi Nabi SAW sedikit demi sedikit. Sebab apa tuan-tuan, bila ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah bendanya amalan yang Allah paling suka sekali? Nabi SAW tak jawab pun orang yang paling banyak tahajudnya, orang yang baca Quran 3 kali khatam sehari. Tak. Nabi sebut orang yang paling Allah cinta dalam amalan itu orang yang melakukan sedikit amalan tetapi istiqamah. Jadi tuan-tuan, kuncinya Nabi dah bagi tahu kita kena mula sikit berterusan, lama-lama tambah. Itulah yang cuba saya buat. Sehingga kan bila Ustaz sebut Facebook tadi, saya kongsi sikit. Zaman dulu tuan-tuan, saya ni sama juga macam jebon-jebon yang lain. Duk fikir solat duha ni solat mak-mak je. Sungguh, dulu saya tengok mak saya solat pukul 10.30, dah kadang pukul 10, hari cuti lah. Ni solat apa ni? Ibu solat apa ni? Solat duha. Oh, solat duha. Jadi mak kita barangkali tengok kita pun belum akhir balik lagi pada masa tu, jagalah solat fardu dulu, tak apa, pergi mengaji Quran. Mak kita pun tak tekan sangat lah. Jadi sampai ke tua, lama-lama saya solat jamak dah. Masa tu solat bagus. Lama bila dah besar, dah rock sikit, solat jamak. Jamak tak ya, jamak tak ada. Sehinggalah saya solat balik, saya tengok hadisnya menceritakan tentang ni, solat duha ini merupakan satu sedekah. Oh, patutlah orang kata ni siapa solat duha ni dia jadi kaya, dia jadi rezeki murah, macam-macam. Kita tengok rupanya sebab sedekah solat sunat ni. Saya kongsi setiap pagi, bagi tahu apa kelebihan dia. Jom, ni ada tata cara yang simple, kongsi supaya ramai. Alhamdulillah tuan-tuan. Mula-mula dulu memang orang tengok, orang pelik. Lama-lama jebon-jebon, Assalamualaikum bro, PM segan nak kerja kat situ. Assalamualaikum bro, Alhamdulillah gua sekarang dah solat duha bro. Alhamdulillah. Kerja kita tolong sampai, bukan chat hang dah buat kata dah ni yang main-main ni tadi. Tak, itu bukan kerja kita. Kerja kita ajar. Sebab itu Allah bagi tahu, fadzakir innama anta mudzakir. Kerja kita hanya mengajar je, kita bukan bagi hidayah. Jadi tuan-tuan semua ada Facebook, insya-Allah. Saya yakin surau pun ada guna Facebook ni. Ini ada kuliah ustaz ni, boleh kongsi, upload. Tuan-tuan kena pakat like lah. Pakat like, share. Senang je tuan-tuan, tak payah buat apa. Ini confirm MLM terbaik tuan-tuan, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pasal apa Nabi sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia belum buat pun lagi, dia ajak je. Contoh, surau ada page, dia klik page tu, dia ada kawan 1000. Daripada 1000 kawan tadi, 10 orang nak dengar kuliah ustaz tadi. Masya Allah, dapat ilmu. Dia buat pula. Kita bayangkan MLM ni, kawan dia tadi share pula, ada 1000 orang lagi, ada 15 orang pula tengok, share lagi, tak habis-habis tuan-tuan, sehingga ke hari akhirat, insya-Allah. Jadi itulah sebut sedikit dan saya boleh kongsi. Saya bukan ustaz, baru je nak start tuan-tuan. Dan maaflah kalau ada yang tak sesuai ataupun tersilap di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya-Allah. Abang Syam, lidah dia, kata-kata dia masya-Allah ustaz dah. Sebab Nabi kata may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nak beri kebaikan kepada dia, Allah faqih dalam agama. Itu dapat pada Abang Syam, alhamdulillah. Maknanya membuktikan sekolah agama tak rugi kita hantar tuan-tuan. Kempen sikit hari ni. Kita hantar anak-anak ke sekolah agama, tak rugi. Tak miskin kita hantar anak ke sekolah agama walaupun yuran dia 40-50 seumpama. Yang miskin seokok tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, satu ayat Quran daripada surah Al-Imran. Sebelum tu saya nak maklum sikit pada tuan-tuan semua, kita ada 3 pusingan. Kita nak masuk pusingan yang kedua ni. InsyaAllah pusingan yang ketiga Abang Syam akan main satu lagu, insyaAllah.
Saya memang daripada malam tadi tak boleh tidur tuan-tuan. Bukan saya seorang saja, kru maulid tak boleh tidur tuan-tuan. Dok teringat-ingat apakah lagu Abang Syam nak main malam pada pagi ni. Mudah-mudahan alhamdulillah dia kata dapat main satu lagu. Baik, saya terus masuk tuan-tuan pada ayat Ali Imran ayat 31. Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Taala katakanlah wahai Muhammad. Allah Taala suruh Nabi kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan mendapat kasih sayang Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha penyayang lagi Maha pengampun. Jadi saya nak cuba kaitkan Ustaz, soalan saya, apa perlu kita sebagai umat manusia ni menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita? Pada Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fairuz. Terima kasih berbanyak kita ucap kepada sahabat kita, saudara kita yang seakidah, seagama, Saudara Syam. Kami kasih di atas sedikit penyampaian yang bagi saya tersusun. Saya mengamati butir bicara beliau tadi, tuan-tuan. Saya dapati ada beberapa poin yang cukup cantik yang cuba dibawa oleh beliau tadi. Pertama di antara poin beliau tadi ialah tentang bagaimana perlunya kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Peluang ini adalah peluang keemasan. Khususnya kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sebagai manusia, betul macam kata Syam tadilah, seawal usia kita ini kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terus saya sendiri di pentas ini renung balik, semak balik, buka fail lama saya semenjak kecil sampailah usia dewasa saya masa ini, sekarang ini. Saya berani berkata tanpa segan silu, saya belum layak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan saya mati tengah hari ini, ya mungkin anak-anak saya akan baca doa, isteri saya akan mendoakan saya keselamatan. Tetapi amal saya belum tentu menyelamatkan saya di alam kubur saya sana. Belum tentu saya dimasukkan ke syurga oleh Allah. Boleh jadi menunggu saya ancaman, dugaan yang besar kerana silap saya dalam hidup. Mengapa tidak mengambil untuk berubah, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan? Ini kenyataan. Sebab kita dalam hidup tak perlu sombong, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila Syam sebutkan tadi, ada orang beri pandangan yang negatif, ada orang yang balun dalam apa situasi, saya nak sebut pada tuan-tuan, inilah perjuangan Nabi SAW. Kalau Nabi begitu sekali diancam, dimusuhi, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada sebarang kesilapan. Menjak umur baginda 2 tahun, 3, 5, 6 tahun, orang dah kenal Muhammad Al-Amin, Muhammad yang paling berjuruh, kata Kelantan, yang paling terbaik. Bercakap bohongnya tidak, berkata-kata dustanya tidak, tak pernah melangkah ke tempat buruk walaupun seminit sesaat dalam hidup baginda. Bercakap benar sampai usia remaja tuanya. Tapi orang tetap kata Muhammad ini bodoh, Muhammad ini jahat, Muhammad tak betul. Ajaran Muhammad penuh dengan kepalsuan. Ya subhanallah. Tetapi kecekalan Nabi itulah yang paling mahal, tuan-tuan sekalian. Kecekalan Nabi tadi yang tahan diuji, walaupun diuji dengan pelbagai tanggapan, tomahan dan fitnah yang datang kiri kanan hingga hampir nak bunuh Nabi. Kecekalan itulah, tuan-tuan, yang bagi saya senjata yang utama kepada kita. Hari ini, tuan-tuan, kita tak diuji dengan suasana macam tu. Tak ada. Saya ingat dalam suasana kita di kampung, di bandar, di Malaysia lah kontak kita sekarang ini, di Rawang ke, di Saujana Rawang ni, saya di Melayu Subang sekalipun, tak ada dugaan kita datang ke masjid jam 3 pagi, nak keluar ke surau jam 4:30 pagi belum subuh. Tak ada rock-block tengah jalan kata jangan pergi juga tembak. Itu berlaku di Palestin dia. Nak keluar ke masjid, orang akan tengok dari jauh. Kalau kerap masjid, ini orang ikhwan, ini Hamas, nak kena bunuh, kena tangkap tanpa dipenjarakan, tanpa dibicarakan. Itu, tapi suasana kita alhamdulillah. Tuan-tuan nak keluar ke majlis ilmu, pukul 8 forum, malam forum pukul 8. Nak tahu pukul 4 petang tak ada halangan. Datanglah pukul 4 petang, nak berzikir sampai pukul 8 malam, sementara tunggu forum. Maknanya kita tidak ada masalah.
Masalah satu saja. Ni halangan hati kita yang tak cerdik. Halangan hati kita yang tak apa nak cerdik ni tuan-tuan. Halangan hati kita yang dah rosak ni lah. Halangan hati kita yang tak berapa nak kuat inilah tuan-tuan sekalian. Datang serangan-serangan macam tu. Tak payah pergi, tak payah lagi, tak payah mengaji. Kalau mengaji pun tak alim sangat, tak jadi hebat sangat. Kalau mengaji pun taklah jadi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini yang Nabi cuba nak bina kembali. Inilah Nabi dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kental semangat perjuangan baginda Nabi yang hari ini orang sambut dengan beragaknya, dengan spanduk-spanduknya. Tetapi di mana kita? Kadang-kadang betul kata Syam tadi, dalam benda-benda yang bersifat kecil-kecilan pun kita masih gagal untuk menguruskan kehidupan kita. Dalam soal sampah sarat dengan guru tu, ya, satulah kita tuan-tuan, saya tekankan balik. Kalau kita seorang insan, seorang manusia yang melaungkan rasa sayang cintakan Nabi, mari tuan-tuan kita perkukuhkan kemahuan kita. Bukan kita tiada kemahuan, ada. Tetapi kemahuan kita kadang-kadang tak ikut lawan betul. Tak lokot, tak ikut lawan betul. Umpama saya bagi contoh lah, kita nak ke Kuala Lumpur. Kita nak Kuala Lumpur yang kita tak erti masuk bandar Kuala Lumpur ikut mana lorongnya. Tuan-tuan, kalau kita nak ke Kuala Lumpur dalam keadaan kita tak tahu lorong mana yang lebih cepat sampai, kita ada 2-3 pilihan sekarang ini. Kita guna Waze. Kalau orang yang pakai agak modern sistem, tekan Waze, ke mana? Jalan Bukit Bintang. Ke mana? Jalan Kota Rahman. Tekan Waze, dia akan tunjuk laluan. Ikut betul-betul. Ke depan, masuk left, kiri, kemudian tengok macam mana Rabau. Ikut laluan itu. Kalau tak guna Waze, tengok panduan jalan raya. Ada panduan di depan kita. Ini menghala ke Gombak, ini menghala sekian-sekian. Ada panduan yang jika tak berjalan. Tapi bayangkan tuan-tuan, kita bawa kenderaan kita nak ke Kuala Lumpur, Waze kita tak hirau, kita dah pasang, tak tengok dia, ikut kemahuan kita. Kita tak sampai Kuala Lumpur, tengok-tengok sampai kita ke mana? Sampai kita ke Kuantan Pahang. Tak pasal-pasal sampai ke Kuantan. Nak salahkan siapa? Waze tak salah, panduan jalan raya tak salah, sebab tersedia ada. Yang salah kita punya perangai. Samalah kita dalam kehidupan kita sekarang tuan-tuan. Apakah salah Nabi SAW? Apakah salah Al-Quran yang didatangkan Allah? Apakah salah sunnah yang didatangkan Nabi Muhammad? Apakah salah perkataan Nabi Muhammad kepada kita? Tuan-tuan, yang salahnya kita. Barulah sampai masa nanti di padang mahsyar, apa jawapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya suka nak sebut satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Peluang keemasan saya, mungkin saudara Syam tak bercakap dalam kerangka ini. Betul, saya akui, bila saya bercakap ini, inilah kenyataannya. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu. Saya pun belajar. Kata Syam, dia sudah belajar. Saya sudah belajar tuan-tuan. Walaupun saya ustaz, tapi baru nak start juga tuan-tuan. Banyak benda yang saya tak tahu. Bila saya dengar ustaz-ustaz berceramah, rakan-rakan saya yang berceramah, saya termenung 2-3 patah perkataan dia sebut. Saya tak baca lagi pun, tak tahu pun, tak jumpa lagi. Subhanallah, kita belajar. Dan belajar tak pernah ada sempadan habisnya tuan-tuan. Yang habisnya usia kita. Usia akan habis bila masa. Bila sampai masa, tengah ceramah boleh mati. Tengah dengar ceramah boleh mati tuan-tuan. Bila Allah ambil nyawa kita. Apa yang saya sebutkan tadi ialah bagaimana kita kena balik kepada pangkal jalan. Dalam Al-Quranul Karim sebagai contoh, ayat ini bagi saya hujah ke banyak tempat. Sebab daripada ayat ini ada banyak rumusan yang boleh kita buat. Subhanallah. Bila Allah sebut satu ayat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ini bukan cerita sekarang tuan-tuan. Ini bukan cerita dunia sekarang. Allah bercakap tentang alam sana nanti. Mahkamah Allah bersidang. Allah akan buka fail-fail kita semua. Bersaksikan malaikat-malaikatnya. Bersaksi Nabi Muhammad sendiri berada pada masa itu. Apa kata Allah dalam ayat tadi?
Bila sampai kita depan Allah, lalu Allah menempelak kita. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Wahai manusia, dulu masa hidup tak datang ke peringatan Allah kepada kamu. Ni Muhammad ada sekarang ini, tak pernah kamu tengok dia ke? Ajaran dia ke? Apa yang dia bawa kamu tak dengar ke? Bersaksikan Nabi SAW. Kita tak ada hujah. Oh Tuhan, dia hidup zaman mana, saya zaman mana, jarak saya dengan dia juta tahun. Bukan hujahnya. Sebab ajaran Muhammad tetap hidup dan hidup walaupun batang tubuh Nabi sudah tidak ada. Itu yang berlaku. Allah tanya kita, lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Keputusan pada hari ini kamu akan disaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, rumusan ayat ini cukup banyak sebenarnya. Kalau dalam bidang tafsir, saya boleh tafsirkan mungkin dalam sejam 2 jam tak selesai. 1-2 kelas pengajian tak habis. Ada rumusan ulama buat, tapi satu di antara rumusan yang paling besar kepada kita ialah bagaimana Allah menempelak hambanya yang bila mana hatinya dibutakan, telinganya dipekakkan, matanya dibutakan, jiwanya dimatikan. Ini yang Allah tempelak kita. Sedangkan Allah jadikan kita dalam keadaan mata boleh melihat baik dan buruk, telinga boleh mendengar jahat dan baik, dan apa yang berada depan kita boleh kita nilai sendiri berasas pada hati yang betul. Tapi sayang, akhirnya Allah tempelak dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ni masa hidup dulu ada hati buta dan pekak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada telinga, ada mata yang buta, tak celik-celik tentang kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga boleh mendengar, pekak dia. Ada forum, tutup rumah, akhir pasang TV kuat-kuat, melawan cakap. Syam makin kuat main gitar untuk mengajak kepada keilmuan dengan gitarnya. Yang kawan kita makin kuat pasang lagu dalam rumah. Contoh, bukan belah Sungai ini belah Afrika Selatan. Melawan arus, tak ada kemahuan yang cukup. Inilah yang kita cuba nak bangunkan balik, tuan-tuan. Suatu ayat dibacakan Ustaz Al-Imran 31 tadi, memang betul bila Tuhan kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sebab dalam konteks kita hidup beragama ni, tuan-tuan, asas kita nak berubah, kita ada ittiba'. Sekurang-kurang dalam diri kita cari jalan untuk ittiba'. Ittiba' ikut jalan kebenaran. Kita nak berubah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tidak dalam masa satu hari. Saya yakin Saudara Syam sendiri bukan dalam masa 3 jam boleh berubah, bukan 3 hari boleh berubah. InsyaAllah dia melalui satu fasa yang agak lama. Betul Syam? Dalam tempoh yang agak lama, mungkin berbulan-bulan, dia berfikir, dia merancang, dia merenung, dia muhasabah, dia melihat dirinya dan segala-gala atas faktor lama dan bau. Tuan-tuan, ini kenyataan kita. Mana dalam sejarah orang boleh berubah dalam masa 2 jam? Dengan ceramah walaupun forum 3 jam, tak ada boleh berubah. Yang kita mungkin tadi tak sempat subuh kerana tidur jam 2 pagi, bangun pukul 8, tapi subuh, tapi forum datang. Contoh, ini contoh bukan tuan-tuan, ini contoh-contoh kalau berlaku di luar sana. Ini contoh belaka. Saya nampak tuan-tuan hari ini, nampak gaya ahli syurga belaka ni. Gaya duduk pun nampak, tu imam lagi gaya ahli syurga, cara duduk tu. Muslimat pun nampak depan sekali, nampak gaya duduk tu, gaya ahli syurga dah, alhamdulillah. Tapi kalau berlaku yang subuh tak sempat pukul 6, 5 minit tadi, mungkin pukul 8.30 baru bangun, tapi datang forum, dengar ceramah, Syam bagi penjelasan, saya pun Syam, Safir bagi 2.5 jam forum. Dia tak akan berubah dalam masa petang ini, insyaAllah. Dia boleh termenung saja, aku ni banyak dosa. Berubah mungkin bila? Minggu depan. Percaya tuan-tuan, ini kenyataan. Proses itu samalah pada sahabat Nabi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berubah bukan dalam masa 3-4 jam semata-mata, bukan. Tapi Umar pernah terkesan satu masa, cuma perasaan buruk dalam dada masih menebal, nak bunuh Nabi. Sebab satu hari Umar pernah dengar sahabat baca Quran. Ada riwayat mencerita walaupun darat tidak kuat, tapi tak dianggap dhaif oleh ulama hadis. Pernah Umar dengar orang baca Quran, tetapi dia tak musuh sahabat, dia musuh Nabi. Dia pernah dengar Quran dibaca, jiwanya terasa nikmat Al-Quranul Karim. Tetapi
kekuatan hati jiwa masih menebal nak bunuh Nabi SAW. Akhir dia bunuh Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, dia berubah kemudian. Pada hari dia beriman itu, adiknya baca Al-Quranul Karim. Dia pun dengar Quran, dia baca, dia beriman Nabi. Tapi Umar berubah bukan dalam masa 2 jam, tuan-tuan. Satulah kita dalam hidup ini, percayalah, bila kita ada sifat al-ittiba', kita mula mendekati kebenaran, mula menyangi orang-orang berilmu, menyangi orang-orang beragama di kalangan kita. Sekurang-kurangnya kita berkawan dengan orang-orang yang ada agama, ada iman, dengan orang-orang yang ada takwa dalam hidupnya sekurang-kurangnya. Asas itu kita kena cari. Lepas tu saya sebut kepada anak-anak kita, ni saya baru dalam seminar Celik Family dengan Prof. Dr. Mahaya pada hujung bulan baru-baru ni di PWTC. Satu hari kami bersama, ada seorang mak Allah datang jumpa saya sekitar zuhur, sebelum makan tengah hari. Jumpa saya, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Tak lama, dah 10 minit cukup. Jumpa dia bukan 10 minit, setengah jam. Biasalah tu, tawaran terbuka diberi. Akhirnya dia cabut kat saya, dia kata apa? Ustaz, minta maaf, saya nak tanya satu soalan. Saya ada anak dalam 2-3 orang. Saya tak ingat dalam ke 2-3 orang, 3 orang lah mudah-mudahnya. Tetapi saya berhasrat siang malam, mudah-mudahan saya dapat anak yang saleh, anak yang bertakwa, anak yang beriman, anak yang berada dalam keadaan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan dah tukar mikrofon, tambah masa lagi. Tadi untuk 5 minit pertama, ini 5 minit kedua pula. Ya, sekian dimaklumkan. Baik. Akhirnya kata dia anak yang saleh. Macam mana Ustaz? Ustaz berceramah tadi kejap tadi, bagian-bagian. Saya sebutkan dia mudah saja, puan. Puan nak ajar anak puan-puan akidah, puan tak boleh. Puan nak ajar Quran tajwid, hukum izhar ikhfa syafawi, puan tak pandai. Asas pertama, lorongkan hidup anak puan ini dengan orang baik-baik. Berteman dengan orang baik-baik. Pastikan kawan pada anak puan yang umur 7-8 tahun, orang baik-baik. Sebab Nabi kata begitu. Pilih siapa orang kamu nak berteman dengannya. Pilih siapa orang kamu berteman. Asas agama begitu. Samalah kita, tuan-tuan, bukan salah anak 6 tahun 7 tahun. Kita orang dewasa pun sama. Kalau kita dengan orang alim tak berapa nak dekati, dengan ustaz musuhi. Mic lagi? Bukan. Standby. Kalau orang alim pun kita tak cuba dekati, dengan orang berilmu kita tak cuba nak rapati, dengan orang berakhlak baik kita tak cuba nak hampiri. Tuan-tuan, di sini ada Ustaz Fairuz yang boleh tuan rujuk, tanya khabar, hal agama, hal kemasyarakatan, hal rumah tangga anak-anak. Tetapi memusuhi, bila kita nak ubah, tuan-tuan? Ini asas agama paling utama. Al-ittiba' itu sendiri asas yang paling penting. Sebab itulah satu hari diriwayatkan dari cerita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beritahu pada anak-anak muridnya, apa kata dia? Jika berteman dengan orang baik-baik, kesan teman kamu tadi akan meresap dalam jantung hati kamu, menunjukkan kepada kita bahawa kita nak berubah, cari tempat yang betul-betul boleh berubah kita. Kita cari tempat yang baik. Al-ittiba' ini, tuan-tuan, kesan paling besar. Sebab itulah maka dalam hidup beragama kita, insya-Allah Allah tidak akan pernah sama sekali tutup ruang-ruang kebaikan, melainkan kita menutup ruang-ruang kebaikan itu. Bila Allah buka ruang kebaikan, masuk segera. Mudah-mudahan jiwa kita tenang, rasa seronok dengan agama menebal, kecintaan pada keimanan itu makin terasa, dan seronok nak buat satu kebaikan mula kita rasai. Ada satu perkara yang saya ingat dalam bacaan saya agak lama, tetapi boleh diungkapkan di sini. Kata Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah. Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama tasawuf yang terkemuka. Dia kata apa? Min husunil mu'minina thalathun. Antara 3 perkara yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Husun di sini bermaksud benteng pada kita. 3 perkara. Yang pertama, mujalasatul ulama. Yang pertama, duduk dengan orang-orang berilmu, mendekati orang-orang berilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dawamut taubati, sentiasa bertaubat. Tak kira panjang masa mana-mana, terus bertaubat. Dawamut taubati. Yang pertama, seorang balik, mujalasatul ulama,
duduk dengan orang-orang berilmu, dekati orang alim. Yang kedua, dawamu taubati, segera bertusah bertaubat. Yang ketiga kata dia, tilawatul Quranil Karim, sentiasa berzikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang saya cakapkan pada pagi ini, laluan yang paling mudah. Kalau Syam tadi sebut tentang benda yang simple, yang basic, yang kalau kita buat itulah kekuatan kita. Saya pun nak bawa benda-benda yang dekat dengan kita. Saya tak bercakap benda-benda bersifat politik semasa dunia, tidak. Tapi nak bercakap, tuan-tuan, ini merupakan langkah pertama kita. Dah kalau kita buat macam tu, Allah akan permudahkan urusan agama kita, tuan-tuan. Kerana akhirnya kena ingat, kena yakin, percaya, Allah miliki kita, bukan kita miliki kita sebenarnya. Yang milik ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh mengubah keadaan kita, melainkan Allah yang mengubah keadaan bila kita nak berubah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekadar mungkin satu dua perkara yang dapat saya sentuh daripada soalan dikemukakan tadi. Mungkin ada ruang nanti boleh buat kupasan terakhir, rumusan terakhir. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan sebalik apa yang saya telah sebutkan tadi untuk diri saya, termasuk tuan-tuan dan hadir dan taliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya rasa amat panjang dan padat kupasan Ustaz tadi. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, sebelum kita kepada Abang Syam, jadi saya nak promosi sikit. Ustaz cerita pasal itibak tadi. Maka di tangan saya ini ada satu buku yang sangat hebat, Keluarga Muslim menurut Imam Hasan Al-Banna, yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi ada di belakang sana, tuan-tuan. Lepas daripada program kita boleh dapatkan lah. Bukan percuma berbayar, tuan-tuan. Apalah salah beli URTV, beli mangga, boleh tengok Cipta kahwin dengan Zain. Berhabis duit, apalah salahnya kita simpan. Ada gambar ulama, tengok gambar ulama, tuan-tuan, masuk syurga kita, mudah-mudahan, amin. Jadi untuk seterusnya pada Abang Syam, nak tanya sikit pada Abang Syam. Buku motivasi Mohaya. Juga ada di belakang sana juga buku motivasi Profesor Mohaya, yang tak asing lagi, tuan-tuan. Kalau kita selalu dengar IKIP FM, kita selalu dengar Profesor Mohaya. Jadi ada di belakang juga bersama dengan buku Dr. Ruslan ini. Jadi kita dapatkan sama-sama, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya pada Abang Syam lah. Kalaulah dulu Abang Syam, saya nak tanya dalam dunia artis, yang mana jiwa Abang Syam tenang? Sama ada dalam keadaan dakwah ke, ataupun ketika dalam keadaan pergi show buat ajak orang buat jadi lara ke, atau sekarang ini ajak orang buat kebaikan, yang mana tenang jiwa tu? Maksud saya di sini, adakah jiwa kita ini ada Rasulullah, atau jiwa kita tiada Rasulullah? Adakah tenang jiwa kita tiada Rasulullah SAW? Silakan Abang Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Soalan ni biasa ditanya, tuan-tuan. Jawapan saya pun sama je. Orang yang mengajak orang lain buat maksiat, sama ada dia sedar atau tidak, dia pun tak tahu dia rasa apa. Confirm. Contoh orang yang ajak pergi jamming. Belum ada saya dengar lagi orang ajak pergi jamming nyanyi lagu Mahaiza. Saya tak jumpa lagi. Maknanya lagu-lagu yang contohnya bersifat zikir kepada Allah, saya tak dengar lagi lah. Mungkin ada, tapi kalau lagu yang dia ajak selalu Metallica, Kromo, Me, dan macam-macam yang sifat dia keras semua. So confirm, tuan-tuan, dia main lagu tu pun dia macam itu, sifat dia keras, tuan-tuan. Saya tahu, saya rock dulu kan, pakaian, baju mesti nak terkorak, tuan-tuan. Saya tak kata dia tak ingat Nabi, tidak. Saya pernah jalan-jalan ni, saya tahu. Sebab itu tuan-tuan tengok orang Melayu Islam Malaysia ni ada satu kelebihan. Kod mana pun dia brutal, tuan-tuan. Sebut Nabi, cuba orang maki Nabi, lu jangan main kau belasah lu nanti. Sebab apa? Ada iman juga. Belum ikut tadi yang Ustaz sebut apa tadi? Ittiba. Sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut syarat untuk berubah mesti ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut suka-suka kan. Orang pakai macam ni, kita nak pakai macam ni, contoh. Pasal apa ni? Sajalah ikut dia, rasa nak berubah. Bukan macam tu, tuan-tuan. Sebab itu saya selalu sebut, mic ni dia tak bertukar. Tak. Tapi saya masa tak tambah, tak apa. Jebon dia cakap sikit je. Sebab itu saya suka tengok, tuan-tuan, hari ni anak-anak kita, adik-adik kita, mereka pakai ni, kain ni, orang Arab panggil rida. Bagus, handsome. Nabi pun pernah pakai, alhamdulillah.
Tapi jangan pakai reda ni saja. Serban. Saya sebut selalu, orang marah. Pasal ittiba yang lebih utama dalam Nabi punya cara ini, sunnah ini, ialah bab ibadah, bab akhlak. Yang tu kita tak nak ikut. Saya pakai kopiah, adik pakai kopiah, ustaz pakai kopiah, dua ustaz yang saya pakai kopiah. Alhamdulillah kita nak ikut. Ni Nabi pakai, Nabi pernah pakai. Tapi saya, akhlak saya buruk. Contoh, ajak orang pergi jamming tangan macam ni, tuan, pakai kopiah, pakai jubah. Orang tengok confused, aku tak tahu dia ni apa ni sebenarnya. Contoh, sebab benda ni apa tuan, ni simbol ni tuan, simbol rock, tanduk. Saya tunjuk tuan, jangan kata saya untuk buat benda ni dah. Yang mana ada pendapat, saya tak tahu tak kata sahih ke tidak. Perawi diragui Ustaz. Tak apa sekar sangat dia ni, tak tahu. Tapi point je, ini disabitkan dengan tanduk syaitan. Jadi kalau siapa yang buat simbol ni, maka seolah-olah dia sedang memuja syaitan. Sebab itu makrok je tuan-tuan. Kita tak pernah dengar Nabi buat simbol ni, para sahabat buat, maupun lagi pula ustaz-ustaz, memang tak ada. Makrok dia biasa tuan. Sebab tu saya kata mereka ini ikut secara membuta tuli banyak. Tuan, saya nak cerita, saya ada jumpa satu budak Merok, beruang tanah. Cerita tenang ke tidak tenang ni tuan, saya cerita, saya buat satu workshop gitar. Sebab saya tak pandai nak syarah kitab macam ustaz. Tapi saya bawa ustaz yang saya. Okay ustaz, kita buat workshop gitar. Ustaz pun pening. Ni workshop apa ni? Tak ada ustaz duduk, jangan risau. Tak ada benda, tak ada unsur-unsur yang bukan-bukan syirik semua, tak ada ustaz, khurafat semua tak ada. Oh ustaz, okey ke tak apa. Saya ajak tuan. Ni ada 3 golongan depan saya. Golongan pertama ialah golongan saya boleh sebut Najwa Latif. Faham? Ibu-ibu tahulah, pernah dengar tak minat pun tapi tahulah. Najwa Latif pasal apa? Dia tudung labuh. Dia bukan pakai tudung Faridah, dia pakai tudung labuh. Tudungnya cukup syarak mengikut menutup aurat. Jadi 2 orang bawa gitar. Saya tengok pun, okey, ni mesti minat Najwa Latif. Mana abang tahu, dia tahulah. Pasal apa kita tengok orang bawa gitar ni, kalau pakai tudung ni, labuh ni, mesti minat Najwa Latif. Betul, alhamdulillah. Jadi datang nak belajar gitar lah ni, masterclass gitar. Saya dulu pensyarah muzik di UiTM, insyaAllah. Biasa buat masterclass ni. Cuma masterclass dakwah belum buat lagi. Maknanya gitar dengan dakwah itu pertama kali kita buat. Di tengah ada Jebon, pakai baju hitam, rambut panjang. Jebon biasa lah tu kan. Assalamualaikum kita. Bro, tak boleh panggil Syekh. Ya akhi, oi berdarah telinga bro kalau dengar. Tak masuk jiwa dia bro. Jadi dia kenapa? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Kau baik bro. Tangan tetap lah, tak apa. Dia belum tahu lagi, tak apa. Ra'i dulu, ra'i. Sebab itu yang Nabi ajar. Ittibah. Saya ra'i. Saya pun macam tu dulu. Tanya, main lagu apa ni? Biasa bro. Lagu heavy metal. Sebutlah sikit. Search, Wings, May, Ekspedisi. Okey tu. Ni sebelah kiri ada tadi Jebon. Ni beruang tanah. Beruang tanah tahap gaban lah, tinggi lagi. Cakap pun tak pernah orang kata. Saya cakap dengan dia, dia tunduk. Rambut dia tutup mata macam ni. Saya pun takut juga, tapi tak apalah, dia ramai. Assalamualaikum bro. Dia selak rambut. Waalaikumsalam. Kita bayang ketika tu saya fikir, ustaz tu termenung. Dia kata, Masya Allah, beruang tanah ni tahu hukum jawab salam wajib. Kalau kita tengok di luar, ini ahli neraka ni, kita kata. Banyak orang akan anggapnya, bukan tuan-tuan, banyak orang. Sebab tu tuan-tuan, bila Jebon datang masjid, kita ni semua surau ni tuan-tuan, buka pintu sebesar-besarnya. Tak ada kambing pun, kita beli kambing, tak apa tuan-tuan, bagi dia makan. Pasal susah nak ajak Jebon beruang tanah datang masjid surau. Bukan kita halang, bukan kita pergi tengok dia atas bawah, ni baju apa dia pakai ni. Tuan-tuan, jangan macam tu tuan-tuan. Kita bagi, tunjuk kasih sayang. Pasal itu yang Nabi ajar. Siapkan jubah, bagi jubah free. Tabung masjid surau ada, buat bajet. Kalau Jebon datang, adalah saiz tak, nasib lah, okay, free size lah. Kalau dia besar, boleh muat-muat, tapi ni hadiah dari surau. Jebon nangis tuan-tuan kau dapat macam tu. Betul tuan-tuan, saya dah tengok. Jadi saya buat masterclass main gitar.
Yuna main lagu Yuna Najul Latif Gerang-gerung. Okey, Yuna Najul Latif okey. Tengah Mei bawa solo goreng pelan sikit bro. Ya, okey slow sikit. Ni. Okey, dia boleh ikut. Beruang Tanah tak solo tu tak, dia orang riff. Riff ni apa yang main bunyi ji. Dia tak solo. Dia semua dia layan riff je. Main power chord gung punya tu dia puas. Jadi dia rasa tak tahu tenang ke tidak Ustaz, tapi puas. Tenang saya tak tahulah, saya tak tanya pula masa tu. Tapi dia rasa syok lah. Tuan-tuan, saya layan mereka daripada pukul 3 sampai pasal. Semua syok tak? Saya tanya, best tak semua? Oh terbaik, Yuna pun seronok, Najul Latif seronok, Beruang Tanah seronok, Jaipon pun seronok. Oh okey bro, best bro, semua seronok. Saya nak seronok je. Sebab dia tak tahu saya nak buat apa. Selesai seronok, saya kata, bro nak power lagi tak bro, main gitar. Oh macam mana bro, ada ayat tak? Dia tanya. Ada ayat. Saya kata, ayat tak ada, tapi lu ikut gua bro. Kita di depan bro. Buat apa bro? Lu ikut je. Saya tak cakap, saya suruh dia ikut. Sampai jalan, kita ambil wuduk bro. Kita solat asar berjamaah. Okey bro, tak ada hal bro. Pasal apa tuan-tuan? Kita tunjuk kasih sayang dulu kat dia. Kata, ini ilham daripada Allah. Saya bukan pandai tuan-tuan. Saya mengaji sikit-sikit. Saya cuba ikut apa yang Nabi bawa. Sebab tu saya tengok cerita orang Badui tu. Apa kisah ni nak ajar aku? Orang kencing di masjid tuan-tuan. Masjid Nabi, depan Nabi. Kalau kita korang hajar dia ni, bukan kata kayu apa beluti dapat. Kalau ada senapan gajah kita dah tembak dah kan. Kat situlah jauhnya kita dengan Nabi. Jadi saya rasa tenang hari ni. Walaupun ada orang duk kata macam-macam juga, biasa entah, bukan saya je, para ustaz asatizah semua kena tu, kena fitnah. Tak apa. Tapi alhamdulillah, saya tahu hari ini apa yang saya buat untuk agama. Saya tahu hari ini saya meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu hari ini saya nak buat apa yang satu hari mudah-mudahan Allah nak pandang sikit pun tak apalah. Sebab dulu Allah pandang juga. Barangkali Allah pandang dengan murka. Ini orang main konsert reunion. Jeng. Saya selalu cerita apa benda yang saya paling regret, paling saya menyesal dalam hidup. Ada satu peristiwa saya main konsert AF reunion. Tuan-tuan tak kenal itu tak? Tuan-tuan baca Quran semua, alhamdulillah. Saya cerita ni tempat lain. Masa tu 60,000 orang datang. Ni sebiji macam ni lah tuan-tuan. Tika yang dibentang depan stage, ada barikade besi kat KLCC punya parking. Saya datang ahli muzik director masa tu. Pukul 12.30 soundcheck. Artis-artis datang pukul 2. So azan Masjid Asyakirin tu memang confirm dengar. Jaipon masa tu buat apa tuan-tuan? Ahli muzik semua. Saya cheat kapten kapal masa tu kat atas. Dengar azan ni. Oh, siap. Kena penting lah. Tu je saya punya remark. Saya tak ajak solat. Aku pun tak solat sama sekali. Semua berhenti. Dong. Stop. Kemudian relax. Ya, sok okok. Tengok azan dah habis 5 minit, sama balik. Tapi tak salah. Depan saya Jebon lah tuan-tuan, confirm lah. Depan saya ada orang baik-baik, saya tengok muka. Ada seorang haji, lebih kurang lah, dia pakai kopiah. Ada seorang hajah agama. Umur dalam mak-mak saya, 60 ke atas. Ada anak dia, barangkali umur 30-an. Ada cucu dia, besar adik-adik ni. Saya tengok 3 generasi duduk depan saya. Mula-mula bentang tika, tak ramai sangat. Tengah hari rembang tuan-tuan, pukul 12. Tengah hari. Bukan sambutan maulid, confirm. Konsert AF Reunion tu malam tuan-tuan. Ni pukul 12 tuan-tuan. Booking tempat. Nak tengok penyanyi Min. Saya tak nak sebut nama dia. Min bukan nama sebenar. Min Alif. Dah, saya cakap tu je. Cukup lah. Bukan nama. Masa tu ada fenomena Min. Satu Malaysia gila kat dia. Semua orang kenal Min. So saya tengok makin lama makin ramai. Waktu solat, saya tak solat. Saya mengaku sesiang tadi. Saya tengok haji, hajah, anak dia dan cucu dia tak berganjak sampai subuh, sampai habis asar, sampai habis maghrib, sampai habis isyak. Dalam hati saya, kita je pun tak tahu dia ni musafir kot, solat jamaah kot, dah kasar pun. Kita tak tahu barangkali. Sebab kalau solat kat situ memang saya tak nampak. Tapi nama nak berganjak pergi tempat lain saya tak nampak. Jadi tuan-tuan bayang, saya masa tu orang yang ada kuasa di atas pentas.
Sungguh, saya boleh berhenti muzik, saya boleh start muzik. Producer pun kena dengar cakap saya. Saya kata music ready, okey, baru jalan. Saya tak suruh orang solat. Saya larutkan dia orang sama-sama main lagu. Aduh tu, tahulah lagu tu, tak nak sebut lah. Main tu, macam-macam semua ada, finalis semua masuk. Semua orang bersorak, bergembira dekat parking kat sisi tu, 60,000 orang. Jangan tanya solat isyak Ustaz, daripada Zuhur. Jadi ketika saya dengar ustaz-ustaz yang saya mengaji ni baca dalam kitab syarah tentang orang yang mengajak kepada keburukan, kejahatan, akulah orang tu. Allah. Sambungan hadis tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa pula mengajak kepada kejahatan, keburukan, maka baginya ganjaran. Betul, bayangkan kalau 60,000 orang tak solat, itu live. Campur hari raya pertama keluar pukul 2 petang. Tak solat Zuhur pula, pasal tu rating 3.5 million. Saya nak tanya tentang, aku pun sama ada. Sebab tu saya berhenti main konsert tuan. Ada orang cakap, apa salahnya? Bukan salahnya. Aku dah tahu ini yang benda yang aku akan dapat. Buat apa aku nak menempah lagi tempat tu? Saya tak kata kawan yang lain konsert, pergilah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Saya tak marah dia. Cuma saya ada pilihan. Saya tak nak. Itu terbayang. Hari ini saya boleh cakap saya lebih tenang sikit. Sebab saya tahu tujuan hidup. Saya tahu siapa yang saya ikut, kenapa saya ikut. Kalau orang tanya, bodoh lah hang ni, tak nak main konsert, gaji macam ni, contoh. Tak apalah hang kata aku bodoh, aku doakan hang dalam hati. Ni peluang. Siapa ingat senang nak dapat peluang ni. Contoh, adik-adik kita nyanyi, contoh, orang nak jemput pencetus rumah jadi guest. Bukan senang untuk TV, betul adik-adik? Pencetus rumah, okey, pergi. Kalau konsert Kelawar Emas dijemput, tuan-tuan, Allah, orang pun pening, macam mana ni? Padahal peluang dakwah juga tu, betul? Takut makcik-makcik tengok yang tadi tak sedar diri tu tengok, insaf. Allah, malu ke adik-adik ni, aku pakai hijab lepas ni, taubat dah, tak nak nyanyi, contoh. Tak apa. Tapi banyaknya fitnah, sebab tu saya takut. Saya masuk balik. Kedua, saya dah masuk balik. Lepas tu saya balik ke jalan lama, kemudian saya ajak orang balik. Marilah, indirectly, tuan-tuan. Sebab tu saya nak kongsi tentang pada pagi ini, dah masuk tengah hari. Apa yang tujuan kita berjumpa pada pagi ini, tuan-tuan? Tidak lain macam diri saya, untuk berkongsi pengalaman saya supaya ibu-ibu dan bapa-bapa bagi panduan. Telah disyarahkan oleh ramai ulama tentang bab hiburan muzik ni. Saya bukan ahlinya, tapi saya pun ikut belajar. Benda ini ikut fatwa Malaysia. Harus kita ikut fatwa Malaysia. Yang haramnya bila ada unsur-unsur tu, tuan-tuan, yang mana bertentangan syarak. Laki perempuan bercampur, lirik lagu puja perempuan. Kita ingat dulu tahun 70-an, 80-an, lagu semua nama awek saja. Betul tak? Rozana, Fatimah, apa lagi, macam-macam. Semua nama awek saja. Lepas ni kita tukar, semua nama Nabi je lagu sebagai contoh. Betul tak? Tak ada masalah. Sebab itu saya selalu cakap, saya bukan gila nak main gitar. Tadi kalau ustaz tak tanya saya gitar, saya disimpan dalam kereta, saya tak nak keluarkan. Kalau saya kemaruk saya nak main gitar, ustaz tak tanya, mana ni, aku nak cucuk gitar aku ni dulu. Saya tak nak main gitar ni. Kalau boleh saya tak nak main lagi dah. Sebab saya takut gitar ini juga sebagaimana dulu dia bawa saya buat maksiat, hari ini dia akan bawa saya balik kepada maksiat. Saya nak tahu, saya di rumah, saya tak pegang gitar langsung. Saya main gitar bila ada program macam ni, selengan satu lagu saja. Ustaz kata jangan sampai jadi najis, main satu saja. Lebih-lebih tak boleh. Jadi itulah sebabnya saya bawa gitar ni, tuan-tuan. Siapa yang rasa tak seronok, tak suka, saya minta maaf. Tapi sekadar meraih, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan benda tu yang penting kita buat di hujung. Awalnya tadi pengisian ilmu yang cukup hebat daripada ustaz kita. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, pihak surau yang sudi mengundang saya. Minta maaf kalau ada salah silap, kalau ada yang baik kita amalkan sama-sama, insya-Allah. Lepas ni ada third round, ada penggolongan sikit. Saya nak main lagu, minta izin, boleh no? Lagu insya-Allah tak lara lah. Tak ada kena-mengena dengan KSCC. Jadi insya-Allah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Syam. Saya pun nak menangis pun tak menangis bila dengar cerita sejarah Abang Syam ni, masya-Allah. Tabarakallah, banyak sungguh. Allah Ta'ala pilih, kalau orang nak jadi orang tu yang baik, Allah Ta'ala pilih, maka hidayah milik dia. Baik tuan-tuan muslimat,
Jadi sementara kita tunggu Abang Syam setting gitar dia, saya minta Abang Syam main tadi. Bukan apa, alang-alang Abang Syam dah datang, mainlah satu lagu. Boleh jadi penyejuk hati kita, bukan nak jadi larau, tidak, mudah-mudahan. Jadi sementara Abang Syam setting, kita nak lancarkan dana tabung kutipan derma, pembangunan surau dan pembinaan mini maktabah di surau kita. Jadi tuan-tuan, Nabi juga di antara sifat dia ialah rajin bersedekah. Tuan-tuan ada sikit sedekah banyak, tak ada langsung, jangan tuan-tuan buat seni apa je tuan ya. Saya dapat kumpulan kami, ada petugas kami, anak-anak kecil ini, tuan-tuan silakanlah, hulurlah berapa yang mampu tuan-tuan. Jadi sementara tu Abang Syam setting gitar dia, kita minta izin Abang Syam. Kita minta izin Abang Syam, kita minta adik Qasidah main satu lagu dia. Silakan. بدرتي هذا كل كمالي ماذا أنت الذي أشرقت في أنت الذي أشرقت في ربك استنار الكون يا عالم الهدى ربك استنار الكون يا عالم الهدى صلى عليك الله ربي ربي صلى عليك الله ربي ربي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi terusnya kita persilakan Abang Syam. Belum lagi. Belum bunyi. Belum masuk. Tak, dia tengah sambung. Saya belakang. Payah sangat. Payah sangat. Tak, dia tak sambung. Kabel dia tak cukup panjang. Ya ke? Ha. Satu line tak cukup. Kalau ada line anda boleh ambil satu, cecok masuk di air. Oh, dia peluh dah tu, tak apa, biar. Peluh dah dia. Boleh tarik ni. Itu dia. Tak apa kot. Tak apa, boleh. Sekejap. Itu ada. Ha. Baik, tuan-tuan, sementara kita tunggu Abang Syam punya gitar setting. Jadi untuk tidak buang masa, kita minta Dr. Roslan untuk buat sesi pengulangan sikit lah. Jadi tuan-tuan jangan kecewa lah tuan-tuan, ada hikmah sebaliknya tu. Okay, terima kasih. Sementara kita menunggu Ustaz Syam untuk mempersiapkan diri untuk satu lagu, ini adalah rumusan daripada forum kita pada pagi ini dalam masa 3 minit, tuan-tuan. Dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi berkat ini 12 bulan awal hari Selasa jam sekarang ini, alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam suasana di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala kita bertambah, kasih sayang cinta Nabi makin menebal, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan semua urusan kehidupan kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, bahkan masyarakat insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya dalam hidup ini kita kena ingat bahawa satu-satunya nyawa kita yang paling besar ialah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita dalam hidup ini ada masa untuk kita beriman, bertakwa kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, biar ada masa Allah, Allah ada masa dengan kamu. Tapi kalau kamu tak ada masa Allah, Allah tak ada masa melayan kamu. Siapa kita, tuan-tuan? Yang ketiga, penghujungnya, kita adalah sama-sama sentiasa merasakan Nabi bersama-sama dengan kita. Nabi Muhammad walaupun batang tubuh tak bersama dengan kita, meninggalkan kita semua, jasad baginda terbujur kaku, tapi ingat, Nabi bersama dengan kita selama kita bersama Al-Quranul Karim. Di mana kita belajar ilmu agama, Nabi bersama dengan kita. Bagaimana kita baca Nabi Muhammad, Nabi bersama dengan kita. Maka jangan putuskan hubungan dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkati usaha tuan-tuan, puan-puan semua, dan kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada seluruh dan kuasa yang telah merancang forum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada penerusan pada masa akan datang, dan saya doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan kita, urusan tuan-tuan, urusan kita semua insya-Allah
dan kita hidup dalam iman, kita mati dalam iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal syukru, bagi engkau segala kesyukuran, walakal hamdu, bagi engkau segala kepujian, walakal hamdu, bagi engkau segala kemuliaan dan kebaikan, walakal khairu, bagi engkau segala kebaikan. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah dimohon kepadamu hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira, dimohon kepadamu segala pintu kebaikan. Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami, telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami hamba-Mu yang rugi. Allahumma ja'al hayatana hayatan mubarakatan, ya Allah hidupkan kami dengan hidupan yang berkat. Allahumma rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a, engkau Tuhan kami yang mendengar intihar munajat hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kepada kami kebaikan hidup di bumi ini, wa fil akhirati hasanah, akhirat pun baik, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, untuk akhirnya kita tutup dengan persembahan daripada Abang Syam Kamikaze. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. Terima kasih pihak penganjur mengucapkan atas persetujuan tuan-tuan untuk hadir bersama pada majlis forum tautan kasih Nabi SAW. Nanti tuan-tuan sebelum balik, pastikan insya-Allah kami telah sediakan seberapa mampu yang mungkin jamuan sedikit di kemah biru untuk muslimat, di dalam surau ni untuk muslimin. Jadi tuan-tuan ambillah pula kiranya, ambil sedikit. Kalau banyak kita makan sedap, kalau sikit kita kongsi-kongsikan, mudah-mudahan. Silakan Masyam.
Boleh? Bagian tadi. Ada. Tak cakap banyak. Ustaz dah cukup lah. Baik, demikian tadi mainan lirik daripada Abang Syam. Tuan-tuan muslimat, jangan balik dulu. Kita ada kumpulan maulid ini, ada lagi 2 lagu insya-Allah. Tuan-tuan jangan balik, kesian dia orang datang jauh. Jadi lagi qasidah yang 2 lagu lagi insya-Allah dia nak main. Insya-Allah lepas ni tuan-tuan pastikan jangan lupa buku Ustaz Roslan dan Profesor Muhaya di belakang. Jadi tuan-tuan, untuk sesiapa hadirin hadirat yang nak bergambar dengan saudara Syam Kamikaze dengan Dr. Roslan, jangan berebut, jangan berebut tuan-tuan. Kami bagi masa hanya seminit sebab saudara Syam kita lepas ni nak bergerak ke Melaka, ada program pukul 2 petang. Di Melaka pula. Jadi tuan-tuan boleh naik bergila-gila. Bergambar snap sekali 2 saja jadilah. Jangan lama-lama sangat tuan-tuan, sebab Syam Ustaz Roslan ni sudah berpunya tuan-tuan. Jadi jangan lama-lama lah. Cukup sekadar itu saja tuan-tuan. Terima kasih hadirin hadirat kerana sudah datang, dan akhirnya kami persembahkan kepada tuan-tuan yang inilah kumpulan Maulid Sautul Da'i untuk mengiringi majlis perpisahan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.